إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu memahami Quran, tafsir Al-Quran dengan sebenar-benarnya, wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir surah Yasin pada malam ni kita masuk bermula pada ayat 65. Ayat 65 kita cuba lihat kalau sempat 65 dan 66. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima kanu yaksibun. Pada waktu itu, al-yawm, ataupun pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup ataupun seal, meterai mulut mereka, afwahihim, mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka untuk berbicara, memberitahu kepada kami tentang kesalahan masing-masing. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Ini ayat 65. Cerita tentang al-yawm, pada hari tersebut ataupun pada waktu itu. Apa yang Allah Ta'ala akan buat, iaitu nakhtimu ala afwahihim. Mulut kita ni tuan-tuan ditutup. Kan? Mulut manusia ini ditutup. Tapi ayat ini dia ada cerita dia, tuan-tuan, dia ada cerita dia. Kan? Mulut mereka itu ditutup, tak ada peluang dah. Kan, mulut untuk buat pelbagai helah. Tetapi sebaliknya, tangan-tangan manusia yang akan memberitahu kepada Allah tentang kesalahan masing-masing, dan kita tak boleh halang tangan kita ataupun manusia tak boleh halang tangan mereka daripada berbicara, memberitahu tentang apa yang telah mereka lakukan, dan kaki pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan. Baik. Ayat ini sepatutnya menjadi satu ayat yang memberi peringatan yang menakutkan kepada kita. Sebab kita orang Melayu ni tuan-tuan, surah Yasin ni sangat rapat dengan kita. Jadi sangat sayang kalau kita baca surah Yasin, dan sebahagian daripada kita ni kalau mata rabun tak pakai cermin mata pun dia boleh agak dah apa ayat tersebut, walaupun dia mungkin tak hafal. Sebab memang sangat kerap membaca surah Yasin. Tapi bacalah dengan memahami apa yang terkandung
pada ayat-ayat yang kita baca. Itu ayat 65. Ayat 66 tuan-tuan, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Mata hati orang yang derhaka itu rosak. Walau nasya' dan kalau kami menghendaki, kalau kami mau, Allah Ta'ala kata apa? Latamasna ala a'yunihim, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata mereka menjadi rata, meratakan bentuk. Biji mata ni dia bulat, tapi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, dia kata dia berkuasa nak bagi rata biji mata tersebut, dan ini tidak sukar bagi Allah. Maksud dia apa? Buta kan? Buta mata. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Apa akan jadi? Sehingga mereka masing-masing menerpa, mencari jalan yang biasa mereka lalui. Tempat hak biasa lalu pun nak kena meraba, nak kena cari. Kiranya yang dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Ini ada surah Yasin ayat yang ke-66. Baik, sidang hadirin mukminin, apa cerita berkenaan dengan ayat ini? Kan? Ayat 65 dan ayat 66. Maka kita lihat dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibn Kathir? Imam Ibn Kathir dia cerita ayat ni bercakap dan berbicara tentang siapa? Ayat ini Imam Ibn Kathir kata dia cerita pasal keadaan orang kafir dan orang munafik nanti, apa yang akan berlaku kepada mereka di hari kiamat. Lepas tu kita akan lega ke? Oh, ni orang kafir, ni orang munafik. Aku tak munafik, aku tidak kafir, maka ayat ni tak kena dekat aku. Adakah macam tu? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Hak ni kita kena pegang sungguh-sungguh. Ayat tu cerita pasal orang Yahudi ke? Ayat tu cerita pasal orang kafir ke? Cerita pasal ahli kitab ke? Cerita pasal orang munafik ke? Pasal Abu Lahab ke? Dan sebagainya, kita kena ingat. Walaupun ayat tu dia cerita pasal orang Madinah, cerita pasal orang Mekah, cerita pasal musuh Allah, tapi pelajaran itu untuk kita semua. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan 100% yang kita akan terlindung daripada seksaan sedemikian kalau kita tidak berhati-hati. Tugas kita ialah membaca dan memahami dan ambil pelajaran daripada setiap apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui wahyu yang kita duk baca sekarang. Maka Imam Ibn Kathir dia kata ayat ni cerita pasal keadaan orang kafir dan orang munafik. Bila? Di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka tak mau mengaku. Orang kafir dan munafik dia tak mau mengaku, dia mengingkari benda-benda jahat yang mereka lakukan atas dunia, dan dia sumpah mengingkari, dia nafi, dia kata dia tak buat. Ini sebab tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala cerita al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah Ta'ala kunci mulut mereka, meterai, seal mulut mereka, dan dibiarkan oleh Allah semua anggota tubuh manusia tadi akan bercakap. Mulut dah tak boleh bercakap. Pasal apa? Mulut mula-mula dia kata tak, aku tak buat. Nak mengaku macam mana? Azab depan mata, berlakunya kiamat, dan mereka melihat apa yang telah disebut oleh Allah, itulah yang ada dan itulah yang berlaku. Maka kita tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita kena kenang balik, apa dia benda jahat yang aku buat. Kita kena ingatkan diri kita, ada atau tidak kezaliman yang kita buat kepada manusia yang belum selesai lagi, tak settle lagi. Kita kena settle cepat-cepat sebelum kita melangkah ke alam barzakh, alam akhirat,
Barzakh ialah tempat pertama yang kita lalui di alam akhirat nanti, alam kubur. Saya baca dalam paper baru-baru ni, wartawan duk tanya, duk interview satu orang lelaki. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, tuan-tuan, muka dia ni habis. Hak kata rata hari akhirat, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala ratakan bola mata tu hak bulat jadi rata, kita tak tahu Allah Ta'ala buat macam mana. Tapi atas dunia, tuan-tuan, kita nampak rata sungguh. Dia tak ada kata bulat, mata ni dah rata. Dan muka dia tidak macam kita ni. Sebahagian muka dia rata. Saya kata, apa cerita orang ni? Saya baca cerita dia. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia kena diserang dengan serangan asid. Ada orang simbah asid kat muka dia, sehingga muka dia ni rata separuh. Hidung ni macam tak berapa nak ada dah. Pipi ni macam tak berapa nak ada. Mata tak ada dah bulat ni. Dia rata macam tu. Tuan-tuan tahu siapa yang buat kat dia? Siapa yang buat kat dia? Dan apa punca yang orang tu buat kat dia? Apa yang berlaku? Bila saya baca cerita tu, tuan-tuan, saya rasa tersangat sedih. Tersangat sedih. Sebab yang simbah asid tu, tuan-tuan, bukannya orang kafir. Yang sembah asid tu bukannya musuh dalam arti kata musuh yang kita faham. Yang simbah asid tu bukannya along. Yang simbah asid tu bukannya penjenayah dalam arti kata penjenayah yang kita faham. Tapi yang simbah asid dekat muka dia adalah ahli keluarga dia sendiri. Dalam berita tu banyaklah cerita, kata adik dia dan sebagainya, wallahu alam, didakwa di mahkamah, lepas tu tangguh, macam-macam ceritalah, dan kemudian dilepaskan dan sebagainya. Ahli keluarga sendiri. Sebab apa? Bila wartawan interview dia, cerita dah lama dah, tuan-tuan. Jadi dia kesal sebab adik-beradik dia yang buat kat dia tu dilepaskan, tidak ada sebarang hukuman, mungkin tidak ada bukti dan sebagainya. Kemudian yang dia sedih sangat, dia kata mak dia tak pergi ziarah dia, adik-beradik tak pergi ziarah dia, tak pergi tanya khabar dan sebagainya. Dia kata hak lepas tu lepaslah, tapi dia kata hilang habis, keluarga semua hilang habis. Tu cerita dia lah, version dia. Jadi apa yang berlaku? Punca dia apa? Besar sangat ke yang jadi bergaduh tu, tuan-tuan, sampai sanggup sembah asid? Cerita dia, cerita yang biasa berlaku dalam keluarga kita, yang biasa berlaku dalam kampung kita, bukan benda besar sangat pun. Apa cerita dia? Dia nak pergi rumah keluarga dia ni, mak dia, adik-beradik dia semua nak pergi ambil geran motosikal. Geran motosikal milik arwah ayah dia. Kita duk kata harta pusaka kan, duk selalu berebut tu. Lagu tu lah cerita dia. Kalau arwah ayah ada tinggal kereta, berebut pasal kereta. Kalau arwah ayah tinggal tanah, berebut pasal tanah. Kalau arwah ayah tinggal mati meninggalkan motosikal, berebut pasal motosikal. Macam tu. Benda biasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Dia pi hari tu nak pi ambil geran sebab dia kata dia nak renew road tax, nak renew insurans, nak renew road tax masa tu. Ni cerita lama, dekat 10 tahun lepas. Sekarang tak payah bawa geran dah. Masa tu nak kena bawa geran. Apa yang berlaku? Dia pergi bagi salam, ketuk pintu apa semua. Mak dia pun tak jawab apa-apa. Dia kata, ni cerita dia lah, adik-beradik dia pun tak jawab apa-apa. Sedangkan dia kata dia tahu ada orang kat dalam rumah tu. Dia kata dia pun hintai lah. Dia hintai. Kut celah tingkap so dia tengok ada orang. Dia duk panggil lah. Kata nak geran tu. Masa dia tengah hintai-hintai tengok orang kat dalam rumah tu,
Kata adik dia tu datang dengan bawa satu bekas kecil, simbah. Dia rasa ada cecair kena dekat muka dia, dan cecair tu bila kena kat muka dia, dia rasa panas. Dia rasa kepanasan. Masa itulah baru dia tahu yang bekas yang cecair yang disimbahkan daripada bekas kecil itu adalah asid. Lepas tu dia kata dia tak sedar diri, orang bawa dia pergi hospital. Dan ringkas ceritanya, mata dia dua-dua buta, dan tuan-tuan boleh tengok gambar tu. Kita kalau pejam mata nampak biji mata ni, tapi rata tuan-tuan. Tak ada biji bola tu, tak ada bola mata tu, tak ada. Dan ni muka dia ni separuhnya rata. Siapa yang buat? Dia kata adik dia yang buat. Polis pihak berkuasa charge di mahkamah, tapi tak cukup bukti, lepas. Perbalahan keluarga, benda hak berubut yang jadi masalahnya adalah motosikal sahaja, nak renew road tax apa semua, tapi kerana ada entah siapa yang tak boleh nak tahan amarah tadi, maka dia simbah asid sehingga menyebabkan kecacatan seumur hidup. Bukan sekadar kecacatan seumur hidup tuan-tuan, putus silaturrahim. Mak tak jenguk anak dia, adik-beradik tak jenguk anak dia, itu cerita dia lah, kita tak tahu sejauh mana kebenaran, dan sebaik-baiknya kita dengar kedua-dua belah pihak apa yang berlaku. Cuma saya cerita satu side ni tuan-tuan sekalian sebagai pelajaran kepada kita, na'udzubillah. Tapi kalau berlaku kepada kita, antara benda yang kita kena ingat tuan-tuan, tangan kita akan berbicara. Kita guna tangan untuk apa? Kita buat zalim dekat adik-beradik kita, kita buat zalim dekat jiran tetangga kita buat zalim kepada orang kampung kita ataupun sesiapa jua. Tangan yang akan berbicara, dan Allah Ta'ala akan mengadili. Allah Ta'ala akan mengadili dan membalas dengan balasan yang paling adil. Dan kita kena ingat, di hari akhirat tak ada siapa pun yang sanggup untuk menerima azab daripada Allah. Hatta dalam ayat yang kita baca ni tuan-tuan, orang kafir dan orang munafik yang selama ini mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak berani dah nak mengaku kejahatan dia di hari akhirat. Itulah yang menyebabkan ayat ini Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata, maka Allah Ta'ala kunci, seal mulut dia, tak boleh bercakap, dan dibiarkan anggota badan yang berbicara. Anggota badan yang mana satu? Tangan dan kaki. Kaki ni pula ada perbahasan di kalangan para ulama. Kan sebahagian ulama mengatakan bahawa kaki itu adalah paha, dan paha itu adalah paha sebelah kiri. Kenapa? Sebab antara dosa yang paling banyak yang dilakukan oleh manusia adalah dosa yang berkaitan dengan kemaluan, dosa yang berkaitan dengan syahwat. Maka antara anggota badan yang banyak berbicara kepada Allah, menjadi saksi atas dosa yang kita lakukan, sebahagian pendapat kata kaki itu adalah paha, dan paha itu sebelah kiri sebagai mewakili kemaluan di atas dosa yang melibatkan kemaluan yang dilakukan oleh manusia. Sebab tu kita, tuan-tuan, syahwah ni kena jaga. Dalam kuliah kita sebelum ni pun saya dah cerita kepada tuan-tuan tentang penting kan kita yang menunggang syahwah. Jangan syahwah yang mengenderai kita, jangan syahwah yang menunggang kita. Kita jadi tunggangan dan kenderaan kepada syahwah, jangan. Kita yang kena tunggang syahwah, kena kemudi dia, kawal dia, pandu dia. Jangan biarkan syahwah merosakkan kita. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam tafsir Al-Azim oleh Imam Ibn Kathir, dia bawa banyak riwayat, tapi saya pilih-pilih sebahagiannya sebagai bahan kuliah kita pada malam ni.
Antaranya Imam Ibn Kathir, dia bawa satu riwayat daripada Ibnu Abu Hatim yang mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Abu Syaibah Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Minjab Ibn Harith At-Tamimi telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Azdi telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Ubay Al-Maktab, daripada Al-Fadl Ibn Amr, daripada Asy-Sya'bi, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa ketika kami berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi ni tersenyum. Tiba-tiba Nabi ni tersenyum, dia kata. Anas bin Malik kata tiba-tiba Nabi tersenyum. Kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ketika kami berada bersama-sama dengan Nabi, tiba-tiba ni Nabi senyum. Hatta badat badat nawajidahu. Dia kata sehingga nampak gigi dia, kan? Sehingga nampak gigi dia. Lalu Nabi kata apa? Nabi tanya dia kepada para sahabat, atadruna mimma apa ni Nabi tanya dia, atadruna mimma adhak. Nabi tanya, kamu tahu tak, kamu semua tahu tak pasal apa aku ketawa? Lepas tu sahabat kata, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi kata, sebab ada bantahan, objection daripada seorang hamba kepada Tuhan dia di hari kiamat. Jadi Nabi bagi tahu dekat sahabat yang dia ketawa ni pasal ada hamba Allah, dia buat objection, bantahan kepada Allah di hari kiamat. Apa dia bantahan itu? Si hamba ni kata dekat Allah, wahai Tuhanku, dia kata, Rabb, dia kata, wahai Tuhan, bukankah engkau melindungi aku daripada kezaliman? Dia kata. Lalu Tuhan kata, benar. Lalu si hamba ni kata, aku tidak memperkenankan ada yang bersaksi terhadapku kecuali hanya diriku sendiri. Dia tak mau ada orang lain nak bercakap, nak cerita pasal jahat dia ke dosa dia apakah. Dia nak biar diri dia yang bercakap pasal benda apa dia buat atas dunia. Tak mau, takut orang lain cakap, orang lain tipu. Tak betul, dia kata biar diri dia sendiri yang bercakap. Maka Tuhan kata apa? Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghitung terhadap kamu. Juga malaikat pencatat amal perbuatanmu sebagai saksinya. Dia tak mau orang lain bercakap, dia nak diri dia bercakap. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Cukup diri kamu. Dan juga malaikat yang tulis. Maka apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dikunci, seal mulut dia. Dikunci mulut dia. Lalu Allah Ta'ala kata kepada anggota tubuhnya, berbicaralah kamu. Maka semua anggota tubuhnya berbicara tentang amal perbuatannya. Kemudian dibiarkan antara dia dan anggota tubuhnya untuk berbicara. Maka dia berkata kepada anggota tubuh badannya, celakalah dan siallah kamu, dahulu aku berjuang membelamu dan sekarang kamu mencelakakan aku. Dia duk ingat bila tak ada orang lain bercakap pasal jahat dia, dosa dia, kalau dia sendiri yang bercakap, dia selamat. Dia duk ingat lagu tu. Maka bila dia buat bantahan kepada Allah, Allah Ta'ala seal mulut dia, tutup mulut dia tak boleh buat apa. Maka tubuh dia sendiri yang berbicara. Dan pada masa itulah kita sebagai manusia akan tahu sama ada celaka ataupun tidak celaka pada masa itu. Na'udzubillah min dzalik. Tubuh badan yang akan bercakap dan rekod amalan yang ditulis, yang dicatatkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasal malaikat ni tuan-tuan, dia ada perkara yang menjadi salah faham ataupun kekeliruan di kalangan orang-orang Islam. Ada yang kata malaikat yang tulis ni Raqib dan Atid. Jadi para ulama sebenarnya
membahaskan, termasuk Imam Al-Qurtubi, kan, ulama-ulama besar dalam bidang tafsir, bukan sekadar Imam Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi dan mufassirun yang lain membahaskan tentang siapa dia malaikat yang tulis ni. Kita buat dosa, malaikat mana yang tulis? Kita buat benda baik dapat pahala, malaikat mana pula yang tulis? Jadi dalam sebahagian di kalangan kita dia duk kata yang tulis ni Raqib, malaikat nama Raqib dan malaikat yang nama Atid. Ini adalah dua nama malaikat yang dikatakan merekodkan, menulis, dia buat catatan amalan-amalan manusia. Tapi para ulama apabila membahaskan tentang nama Raqib dan Atid ini, mereka buat kesimpulan bahawa sebenarnya Raqib dan Atid bukan nama malaikat, tapi ia adalah sifat daripada malaikat. Sifat daripada malaikat. Contohnya surah Qaf ayat 17 hingga ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Memang sebut Raqib, Atid, memang sebut dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18. Tetapi ramai di kalangan para ulama mengatakan bahawa Raqib dan Atid yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf bukan nama malaikat, tapi nama sifat malaikat yang tulis tu. Baik, antaranya ialah Imam Al-Qurtubi bila dia hurai ayat ni. Ayat ni kata apa? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Ayat ni kata apa? Ketika dua malaikat tulis amalan perbuatan dia, perbuatan dia. Satu malaikat duduk belah kanan, kan? Anil yamini wa anil shimal. Satu malaikat belah kanan, satu lagi malaikat belah kiri. Lepas tu tidak ada satu ucapan pun Allah Ta'ala kata yang diucapkannya, melainkan ada berhampiran, berdekatan dengannya malaikat yang mengawasi, yang selalu hadir. Jadi apa kata para mufassirun? Apakah Raqib dan Atid itu nama malaikat? Maka antaranya tokoh besar dalam bidang tafsir seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia kata Raqib dan Atid adalah sifat daripada malaikat itu, bukan nama malaikat tu. Dia kata sifat malaikat tu, bukan nama malaikat tu. Dan dia kata bahawa perkataan Raqib dan Atid dia ada beberapa maksud. Siapa yang kata ni? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dia kata ada beberapa maksud. Dia kata apa? Imam Qurtubi kata, dia kata fir Raqib, dia kata pada nama Raqib itu, dia kata salasah, dia ada tiga aujah. Dia kata ada tiga pengertian, kan? Kita nak faham apa dia yang dikatakan sebagai Ar-Raqib. Dia kata, Imam Qurtubi kata Raqib ni ada tiga. Yang pertamanya dia kata maksud yang pertama Raqib ialah dia sentiasa mengikuti hal ehwal manusia. Itu Raqib dengan makna yang pertama. Raqib dengan makna yang pertama iaitu malaikat ni dia sentiasa mengikuti hal keadaan manusia. Benda apa yang berlaku dekat kita dia tahu, dia ikut. Yang kedua, sebagaimana pendapat As-Suddi, kan, pendapat As-Suddi dia kata Raqib dengan makna penjaga. Dan yang ketiganya Raqib dengan makna saksi. Dan ini pendapat Ad-Dhahhak. Dia ada dua nama ni. As-Suddi, satu lagi nama Ad-Dhahhak. Ini tokoh dalam bidang tafsir. As-Suddi siapa dia? As-Suddi adalah nama penuh dia Ismail bin Abdul Rahman ibnu Abu Karimah, ataupun lebih dikenali dengan nama Abu Muhammad Al-Hijazi, dan dia ni berasal dari Kufah. Dia tokoh besar dalam bidang tafsir.
Dia ni murid kepada atau dia mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi. Contohnya dia mengaji dengan Anas bin Malik, dia mengaji dengan Ibnu Abbas, dia mengaji dengan banyaklah, dengan Abdul Rahman As-Sulami dan sebagainya. Dan sebagian ulama kata dia sempat berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tokoh ulama yang mengaji dengan As-Suddi antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah dan lain-lain, banyak kan. Dan dia meninggal pada tahun 127 Hijriyah. Itu As-Suddi. Jadi As-Suddi kata apa? As-Suddi kata maksud raqib ialah penjaga, dia kata. Manakala Ad-Dhahhak, kan Ad-Dhahhak siapa dia? Ad-Dhahhak nama dia adalah Ibnu Muzahim Al-Hilali, dan dia lebih dikenal dengan kunyah Abu Muhammad dan juga kunyah Abul Qasim. Dia ni seorang yang alim dan memang bidang dia di dalam bidang tafsir, dan dia mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Sa'id Al-Khudri, dengan Ibnu Umar, dengan Anas bin Malik, dengan Sa'id bin Jubair, dengan Atta' bin Abi Rabah, dengan Tawus. Ini tokoh tabi'in. Mana dia mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi dan juga tokoh-tokoh besar di kalangan tabi'in. Ini orang besar tuan-tuan sekalian dalam bidang tafsir. Jadi Ad-Dhahhak kata maksud raqib ialah saksi. Malaikat ni dia jadi saksi. Itu kata Ad-Dhahhak. Manakala antid, apa makna antid? Antid Imam Qurtubi kata ada dua makna. Antid yang pertama maknanya dia sentiasa hadir. Antid dengan makna dia tak pernah hilang, dia sentiasa ada dengan kita, dia tak pernah absent. Dia bukan macam style kita mengaji di universiti kan. Ni siapa yang biasa mengaji universiti dia tahu kan, mengaji di college. Mengaji di college tu tuan, lepas habis SPM dapatlah sambung pelajaran, pergi college, pergi universiti kan. College dengan universiti ni tuan-tuan, dia bukan wajib hadir kelas 100%, tak. Biasanya wajib hadir kelas 80%. Mana-mana universiti, mana-mana college macam tu. Maknanya kalau anak kita nak tuang, nak ponting 20%, 20% dia nak ponting kelas, lecturer tak boleh kata apa. Itu hak dia. 80% wajib hadir, hak lagi 20% tak hadir pun tak apa. Kecuali pelajar yang ada toyol. Tahu toyol? Pelajar yang ada toyol, dia tak pergi kelas tapi dia sign attendance sheet tu, buku kehadiran tu, dia sign. Dia tak hadir pasal apa? Sebab kawan dia tolong jadi toyol. Dia tak pergi kelas, lepas tu dia pesan kat kawan dia, hang tolong sign untuk aku. Kawan dia pun sign. Zaman saya mengaji dulu memang banyak tak kira lah kelas bahasa Arab ke, kelas law ke, kelas syariah ke, kelas apa ke, setengah-setengah kawan tu jenis suka tidur dalam bilik, tak pergi kelas apa semua, tapi kita tengok buku kehadiran tu penuh. Pasal apa? Sebab ada kawan lain tolong sign. Yang tu kita panggil toyol. Kan? Itu toyol. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Malaikat dia tak pernah ponting, dia tak pernah tak hadir, dia sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Baik. Kemudian Qurtubi kata maksud yang kedua ialah seorang dia yang dimaksudkan dengan antid, dia kata malaikat itu adalah penjaga yang menjaga dan dia juga menjadi saksi. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Maknanya dia kata bukan nama malaikat, tapi dia adalah sifat kepada malaikat itu. Dan kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata dua perkataan tu, raqib dengan antid, sifat daripada malaikat, sama. Imam Ibn Katsir pun kata bukan nama malaikat kan? Bukan nama malaikat. Dia kata raqib dan atid maksud dia iaitu yang mengawasi, yang disiap sediakan untuk hal keadaan itu, dan mereka tidak pernah tertinggal walaupun satu kalimat yang kita ucapkan, yang kita buat, semua tertulis. Satu pergerakan pun dia tak miss. Benda yang kita buat, kita gerakkan anggota badan kita, semua tu dirakamkan, direkodkan oleh malaikat Allah yang kita duk kata raqib dan atid itu. Dan Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa perkataan qa'id dalam ayat yang kita baca tadi
maksud dia ialah mengawasi, dan dia adalah selari dengan sifat kedua-dua malaikat yang dibicarakan itu. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Dia kata raqib adalah pengawas yang mengawasi setiap siang dan malam tanpa henti, non-stop dia mengawasi manusia. Kan? Itu sifat raqib. Dan sifat atid dia kata iaitu dia sentiasa hadir dan dia tidak pernah menghilangkan diri, dia sentiasa bersama-sama dengan kita. Jadi itu yang diulas oleh ulama-ulama dahulu dan ulama-ulama masa kini. Dan itulah juga yang dikomen oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar yang mengatakan bahawa walaupun ada ulama yang kata raqib dan atid ni nama malaikat, ada, memang ada, bukan kata tak ada ulama yang kata macam tu, memang dia kata ada ulama yang kata raqib dan atid memang nama malaikat. Cuma Syekh Sulaiman Al-Ashqar mengatakan bahawa pendapat itu tidaklah tepat, dia kata. Jadi kalau ada yang kata raqib dan atid itu nama malaikat, tidaklah sesat. Sebab memang ada malaikat, memang ada ulama yang berpendapat sedemikian. Cumanya Syekh Sulaiman Al-Ashqar kata itu tidaklah tepat, dia kata. Dia kata apa? Dia kata bahawa memang ada ulama yang mengatakan bahawa nama malaikat itu raqib dan atid. Sebab berdalilkan kepada surah Qaf ayat 18 yang kita baca tadi. Cuma dia kata apa yang mereka sebut itu tidak betul. Dia tak setujulah dengan pendapat itu. Dan dia kata raqib dan atid hanyalah sifat kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma benda-benda macam ni kita tak perlu berbalah, kan, kita tak perlu bergaduh. Kalau siapa yang tetap kata itu nama malaikat, kan, dia tidaklah mengubah apa-apa. Tidak bertambah iman kita, tidak berkurang iman kita. Cuma berbeza pendapat apakah raqib atid itu nama malaikat ataupun sifat kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa dia tuan-tuan, yang penting? Yang penting bila kita tahu dia adalah raqib atid, sama ada sebagai nama malaikat ataupun sifat malaikat itu sendiri, ia mampu menakutkan kita supaya kita tidak melakukan dosa, supaya kita tidak buat zalim walaupun kepada adik-beradik kita sendiri, macam kes hak kita cerita tadi. Kalaulah betul si abang tu salah sekalipun, kalau betul lah si abang tu menimbulkan pertelagahan dalam keluarga sekalipun, kalau betul si abang itu menyusahkan ibu kita sekalipun, kesalahan itu tidaklah sampai ke tahap patut untuk kita simbah asid ke muka dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita cacatkan dia, buta mata dia, sekarang ni dah 10 tahun, 12 tahun dah peristiwa tu berlaku sebagai contoh. Dah berapa lama tu? Setiap waktu yang berdetik kesengsaraan yang dia alami, maka kita yang buat zalim tu, kita akan tanggung dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tuan-tuan, bergaduh adik-beradik ni, bergaduh sesama ahli keluarga ni, dia kena padan-padan lah, kena patut-patut. Jangan diikutkan sangat amarah. Rasa nak marah ni memang, bila kita rasa nak marah, rasa nak sembelih, rasa nak katak bagi mampuih, rasa nak tanam sampai 7, 8, 10, 20 hasta masuk dalam kubur dan sebab time nak marah tu memang. Tapi bila kita sedar balik, kan, kita tahu bahawa dia abang kita, dia adik kita, dia kakak kita yang patut kita sayang. Kita sama-sama lahir daripada ibu yang sama, menyusu dengan ibu yang sama. Sepatutnya pertelagahan dan perselisihan adik-beradik ni dapat diselesaikan. Apatah lagi hanya melibatkan motor je. Bukan besar sangat harta tu, bukan mahal sangat pun, hanya motosikal je tuan-tuan. Tapi itulah sebagaimana Qabil dan Habil, kan, cerita Qabil dan Habil dengan bisikan iblis. Maka itulah pelajaran kepada kita semua supaya kita mengambil
pelajaran buat sempadan di atas apa yang berlaku kepada Qabil dan Habil. Sedang hadirin mukminin, para ulama membahaskan tentang pasal apa kan? Cerita ni dia cerita tentang anggota badan. Kenapa ayat 65 surah Yasin Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan anggota badan yang jadi saksi? Maka para ulama dia senaraikan, ada banyak cerita dia. Antaranya ialah yang pertamanya kan, para ulama menyatakan bahawa untuk menggambarkan betapa ngeri dan menakutkan jenayah syirik, jenayah kufur dan jenayah kemunafikan. 3 jenayah ni dia kata bila Allah Ta'ala cerita tentang mulut disita, mulut ditutup, kena seal, yang berbicara hanya tangan dan kaki, maka mereka letakkan nombor 1 paling tinggi sekali bagi menggambarkan ngerinya syirik, kufur dan kemunafikan. Bila masa ayat ni cerita pasal munafik? Bila masa ayat ni cerita pasal kekufuran? Ayat 65 ni al-yawma nakhtimu ala afwahihim, cerita tutup mulut je pada hari tu. Maka para mufassirun kata hendaklah dilihat ayat-ayat sebelum itu. Ayat sebelum itu Allah Ta'ala cerita tentang apa? Maka mereka mengatakan bahawa ayat-ayat sebelum itu Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia yang buat syirik, yang menyembah kepada selain daripada Allah. Hak ni tuan-tuan, kita dah cerita banyak kali dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni. Kita orang Melayu, kita orang Islam, jangan duk sedap hati kata kita tak terlibat dengan syirik. Jangan duk kata syirik ni orang kafir ya, orang bukan Islam je yang terlibat, yang semua berhala je yang terlibat. Kita orang Islam yang duk pergi haji, duk pergi umrah, kita tak terlibat benda-benda lagu ni. Tak. Kita dah pesan banyak kali dalam kuliah kita sebelum ini betapa ramainya masyarakat, dalam masyarakat kita orang Melayu, orang Islam yang duk terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang boleh menjerumuskan mereka kepada syirik. Sebut tangkal je tuan-tuan, hak ni antara pintu yang paling awal. Saya pernah pergi ceramah di satu negeri, penganjur bagi homestay. Penganjur bagi homestay. Kebetulan saya pergi dengan isteri, dengan anak-anak semua. Dia kata, Ustaz datang dengan siapa? Dia kata, saya kata datang dengan family. Dia kata, tak apa Ustaz, kita sediakan homestay. Tuan-tuan, bila saya melangkah masuk homestay tu, ni cerita lama lah, saya duk terfikir, ialah kita ni manusia. Penganjur ni bila dia nak pilih homestay tu, dia tengok dak homestay tu macam mana. Kadang-kadang manusia ni dia kerja cincai. Dia kerja cincai. Dia bukan kerja teliti. Ada orang dia cincai, asal ada. Ada orang dia perangai lagu tu, asal buat. Dia bukan suka buat bagi sempurna, bagi elok, tak. Contoh tuan-tuan, orang berniaga cuba tuan-tuan tengok. Kalau hak jenis buat air tu, kalau air tembikai tu, biarlah nampak air tembikai, betul tak? Ni ada air tembikai, kita pun tanya, ni air apa ni? Sebab tak nampak merah. Pucat je color dia. Tu pun dia cas RM2. Saya kata, tak apa cik, dia kata, sebab saya buat air tadi, tembikai sabu satu je. Saya kata, patut saya tengok tadi, saya tak kenal air apa, tapi dia cas juga RM2. Kita nak kata apa? Asal buat. Air tembikai tak nampak rupa tembikai. Air Milo tak rasa Milo. Asal buat. Ada orang yang berniaga lagu tu. Nasi lemak, kita makan ni nasi lemak ke? Tak rasa nasi lemak. Tak apalah, tapi nak ceritanya ada orang dia cincai. Jadi bila saya melangkah masuk homestay tu, saya kata AJK yang pilih homestay ni, dia tengok tak homestay tu macam mana. Kita masuk tuan-tuan, dengan kipas berdebu, dengan lantai berdebu, tapak kaki saya, isteri saya dengan anak-anak hitam semua.
Tak apalah, kita kata mungkin dia overlook, tak apa. Yang tu tak jadi isu sangat. Masuk dalam bilik pun sama dengan debu apa semua, tak apalah. Kita kata dia mungkin overlook, kita baik sangka. Tapi poin yang saya nak cerita malam ni, bila saya tengok ke atas tuan-tuan, ada tempat-tempat tertentu dia ada bungkusan kecil. Apa dia bungkusan kecil tu tuan-tuan? Tangkal lah. Ada tangkal. Saya kata sudah. Rumah ni ada apa kita pun tak tahu, pasal ada tangkal atas pintu, ada atas ni, ada atas bumbu, ada beberapa tempat yang dianggap sebagai strategik untuk letak tangkal. Hak ni tuan-tuan sekalian, benda yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita yang kita tak boleh biasakan dalam kehidupan kita, sebab ini adalah permulaan kepada syirik. Kita tak boleh hukum dia syirik lagi, kita kena tegakkan hujah, kena bagi penjelasan. Tapi ini contoh aktiviti, amalan, kepercayaan yang boleh menyebabkan syirik. Sebab tu yang nombor satu ulama letak atas sekali. Kenapa ayat 65 ni dia sangat penting? Dia kata nombor satu sekali yang penting ni pasal apa? Sebab dia menggambarkan kengerian akibat daripada dosa syirik. Jadi ayat sebelum tu dia berbicara tentang syirik. Contohnya apa dia? Surah Yasin, hak kita baca surah Yasin ni ayat 60. Ni ayat 65 kan? Ayat 60 sebelum tu yang kita telah bicarakan sebelum ini. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jangan sembah syaitan. Jadi orang yang melakukan syirik, dia hukumnya adalah menyembah syaitan. Surah Yasin 63, lepas 60, 63. Ini semua ayat yang sebelum 65. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Kita dah cakap dah, siapa yang masuk neraka jahannam? Bukan semua orang kafir. Orang Islam pun masuk neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung. Mana-mana orang Islam yang buat dosa besar pun masuk neraka jahannam. Cuma dia tidak kekal dalam tu. Yang bunuh orang, neraka jahannam. Termasuk syirik. Sebab itu kita kena hati-hati. Maka Imam Ibn Kathir bila dia ulas ayat 65 surah Yasin ini, dia kata apa? Dia kata hal ni hal apa? Hal golongan kufar. Hal siapa dia? Keadaan orang munafik pada hari kiamat, ketika mana mereka mengingkari kejahatan yang mereka lakukan di dunia dan mereka bersumpah atas apa yang mereka lakukan. Dia nafi gitu lah. Mereka nafi. Maka benda ngeri seperti ini akan dirasai oleh orang yang terlibat dalam aktiviti atau amalan kekufuran, syirik dan kemunafikan. Kita jangan terlibat, dan golongan ini tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang buat syirik, innahu man yusyrik billah, siapa-siapa yang buat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan syurga ke atas dia. Saya, tuan-tuan pun tahulah kan, kita lawyer ni, circle kita lawyer lah. Circle saya tuan-tuan lawyer. Ada kawan saya yang jadi peguam civil, ada kawan saya jadi peguam syariah, ada yang jadi peguam kes jenayah, ada peguam conveyancing, corporate dan sebagainya. Jadi, so bila kita duduk berjumpa, masing-masing duduk cerita lah. Cerita pasal family, pasal anak, sambung belajar, apa semua gitu gini. Termasuk cerita pasal profession, kerja masing-masing. Satu kawan saya ni tuan-tuan, dia lawyer syariah. Dia banyak buat kes syariah, boleh kata full time tu syariah. Dan banyak kes dia buat, kes artis, kes ahli politik, isteri-isteri ahli politik, datin, datuk apa semua. Jadi bila dia ada tu, kami duduk cakap, kita duduk cerita pasal kita, dia cerita pasal dia. Dia cerita macam mana orang politik, orang kenamaan, orang yang besar-besar ni, orang elit bangsawan ni,
Bukan semua tuan-tuan, tapi dia nak bagi tahu ramainya yang duk percaya benda-benda hak karut marut, amalan mandi tertentu dan sebagainya duk terlibat. Benda-benda macam ni benda yang common, yang lazim, biasa berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita jangan pandang mudah amaran-amaran Allah, sebab dia memang berlaku. Kita jangan duk nampak orang bukan Islam je tuan-tuan. Kita kena tengok diri kita, kena tengok keluarga kita, adik-beradik, anak kita, dalam masyarakat kita. Benda ni meluas, maka kita jangan biarkan benda ni berterusan. Dikubur macam-macam, kubur keramat duk ada. Sebab tu pihak berkuasa jaga sangat benda-benda macam ni. Tempat yang dianggap keramat dimusnahkan atau dipagar ataupun dikawal dan diawasi. Baik, tuan-tuan sekalian, 8.34 saya ringkaskan. Yang keduanya, para ulama kata anggota tubuh kita menjadi saksi dengan sebab-sebab yang tertentu. Seperti kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang saya sebut siapa dia tadi, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata anggota badan ni bila dia menjadi saksi, dia membebankan kita. Dia membebankan kita. Beban macam mana? Dia bila dia bercakap, dia bagi keterangan, dia bagi evidence kepada Allah, kita dalam bahaya. Na'udzubillah. Kita dalam bahaya. Ia bukan satu petanda yang menyeronokkan, ia satu petanda yang menakutkan. Jadi kita sebagai orang Islam, bila kita baca cerita yang anggota badan akan bercakap kepada Allah, kita kena takut. Jangan duk rasa seronok, jangan duk rasa happy, jangan overconfident. Kena rasa takut dengan dosa yang kita buat. Sebab apa? Sebab As-Sa'di kata mereka inilah, anggota badan inilah, bila mereka mula bercakap, dia akan kata, aku telah buat itu, aku telah buat ini, pada hari ini aku buat macam ni, pada hari sekian-sekian aku buat macam ni. Dia akan bagi tahu. Maka As-Sa'di kata telinga pendengaran ni, mata penglihatan, dan kulit antara yang paling banyak buat dosa. Maka mereka inilah yang akan bercakap. Anggota badan inilah yang bercakap. Dan itulah juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa sebahagian ulama kata bila sebut kulit kan, bil julud tu maksud dia apa? Maka dia kata maksud dia furuj makna kemaluan, alat sulit, private parts, itu maksud julud. Kulit, dia kata sebahagian ulama memberi maksud dia dengan makna kemaluan kita. Sebab kemaluan nilah, syahwat nilah yang membebankan kita dengan dosa yang banyak. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Kemudian sebagai penutup, tuan-tuan sekalian, para ulama, para mufassirun, dia kata apa? Ayat-ayat yang kita baca tadi, dia menarik perhatian kepada kita. Menarik perhatian yang macam mana? Supaya kita usaha. Usaha apa? Usaha supaya kita ni selamat di hari akhirat. Supaya kita selamat bukan sahaja dunia, tapi selamat di hari akhirat. Jangan tertipu dengan nikmat dunia. Kita kena usaha. Saya cerita dekat anak saya masa dia orang kecil, sebenarnya dia orang dah besar-besar semua dah. Masa dia orang kecil, biasalah budak-budak sekolah rendah, malas baca buku, malas nak menghafal apa semua. Saya kata dekat anak saya kata, ayah dulu pun belajar bukan rajin. Atuk ni grandfather lah, datuk kepada dia orang ni, ayah saya sendiri pun bila dia didik saya, dia nasihat dekat saya, suruh belajar sungguh-sungguh, dia pun kata, ayah bukan rajin pun, dia kata mengaji dulu. Tapi dia kata mengaji ni kita terpaksa, dan kita kena paksa diri kita. Dia pun cerita kenapa dia terpaksa dan dia paksa diri dia.
Walaupun sebenarnya malas baca buku, malas nak hafal, malas nak buat homework, kerja rumah yang cikgu bagi. Dia pun ceritalah, zaman dulu menoreh getah kat Kelantan, tak ada kena menyeberang sungai pergi belah Siam. Batang pokok getah hak bawah habis toreh dah, kena toreh hak atas. Ambil tangga letak kat pokok getah, noh toreh hak atas. Zaman tu pakai pelita, minyak kat pelita kat kepala tu, bila kita dongak dia tumpah atas kepala kita, gugur rambut apa semua, habis. Susahnya hidup. Tapi bila terpaksa, bila susah ni tuan-tuan, ada rezeki lain Allah Ta'ala bagi. Terpaksa mengaji, nak ubah nasib diri sendiri dan sebagainya. Orang duk kata macam-macam, orang kampung kata macam-macam. Bila kita miskin, bila kita tidak berpelajaran, orang pandang hina kita. Maka ayah saya cerita dekat saya pun duk fikir, macam itulah, kita bukan rajin pun, tapi kita mesti paksa diri kita untuk kita keluar daripada kepompong, daripada nasib kita yang tidak baik dan sebagainya. Sama dengan akhirat tuan-tuan. Kalau nak kira semayang, bukan rajin sangat pun. Main mengajak di Perlis ni bukan rajin sangat, 2 jam baru sampai sini. Tuan-tuan, kan duduk rumah tengok TV lagi seronok. Pergi makan apa semua kan, lagi seronok tengok TV, tengok bola ke apa ke, tengok movie ke apa, Netflix, lagi syok daripada duduk dalam masjid. Tapi kita paksa diri kita baca Quran, bukan rajin sangat pun, tapi paksa diri kita. Pasal apa? Sebab kita ingat akhirat nanti apa akan jadi. Kita paksa diri kita taubat, padahal hati ni seronok lagi dia buat dosa ni. Hati kami tak mau tinggal dosa ni, tapi paksa tinggal dosa tu. Hati ni kalau ikut nak penaya lagi adik-beradik kita, jiran apa semua, tapi kita paksa diri kita supaya kita tak buat dah, tak ulang dah benda-benda jahat selama ni yang kita buat. Sebab nak make sure kita selamat di hari akhirat nanti. Dia biasalah, orang gemuk nak kurus kena susah lah sikit, betul tak? Nak kena diet sama. Tuan-tuan tengok orang main bola, boleh saya tengok bola dengan Syekh Rosman kita, kata apa orang main bola semua perut kecil belakang, perut Cristiano Ronaldo kecil, semua pemain tu kecil. Bukan macam zaman dulu Maradona apa semua gemuk apa semua tu. Syekh kita bercerita lah, ada kontrak itu ini apa semua, kalau breach kontrak, langgar kontrak, kena buang apa, kena bayar ganti rugi apa semua. Bukan senang tuan-tuan, susah. Nak jaga berat badan, nak jaga stamina, nak jaga skill apa semua tu nak kena jaga. Bukan kata boleh seronok-seronok macam tu. Jadi kalau dunia pun bukan senang untuk kita capai kejayaan, akhirat lebih-lebih lagi. Jadi penutup itu, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita berjaga-jaga, kita hati-hati, dan kita kena ingat hidup kita ni bukan seronok semata-mata. Nak seronok bukan tak boleh, silakan seronok, tapi kena ingat yang mana kita ada satu destinasi yang semua orang tanpa kecuali akan sampai di sana, iaitu hari akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dan saya juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi daripada azab Allah di dunia maupun di hari akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.